Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Syawal 1443 Hijrah kepada para penonton. Kita kembali dalam respon khas. Kali ini kita bersama Datuk Husam Musa, yang baru-baru ini Datuk Husam di Kelantan telah mengadakan satu sidang media membongkarkan satu tragedi senyap yang berlaku di negeri Kelantan. Dan tragedi senyap itu berkait dengan kes pembalakan dan kes penebangan ladang hutan yang telah mengakibatkan Datuk Husam Musa yang kini ialah seorang pengerusi SAFE Kelantan untuk membongkarkan, khususnya untuk memberitahu kepada anak-anak Kelantan apa sebenarnya yang sedang berlaku di peringkat kerajaan negeri Kelantan. Dan sebelum itu, Datuk Husam Musa juga ialah seorang bekas pengerusi jawatankuasa balak di zaman almarhum Tok Guru Ni Aziz sebagai Menteri Besar, dan juga Datuk Husam Musa juga ialah bekas Exco Kerajaan Negeri Kelantan, dan pastinya banyak info-info di zaman kerajaan almarhum Tok Guru Ni Aziz memerintah. Datuk Husam Musa ialah orang belakang yang mengetahui cerita-cerita di belakang. Jadi di peringkat awal ni, Datuk Husam Musa, pertama sekali terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam SAFE Kelantan. Saya pun ucap terima kasih kerana diberi peluang. Di peringkat awal ni, Datuk, kalau Datuk boleh jelaskan dari sudut pengalaman Datuk, apa sebenarnya sejarah ladang hutan ni di Kelantan? Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucap terima kasih kepada Cik Zam yang sudi untuk wawancara saya pada pagi ini. Topik ini adalah sangat penting pada pendapat saya, kerana dia akan memberi kesan yang berpanjangan kepada negeri Kelantan khususnya dan Malaysia juga, kerana amalan pembukaan ladang hutan di dalam hutan simpan kekal bukan sahaja berlaku di Kelantan, dia juga berlaku di negeri Pahang dan Johor dan satu dua negeri yang lain. Tetapi di Kelantan keluasannya paling besar. Paling besar, ya. Mula-mula ni saya nak betulkan dulu, Saudara Zamadi tadi ada sebut saya bekas pengurusi jawatankuasa balak, ya, di dalam kerajaan PAS Kelantan. Sebenarnya ini adalah tidak benar. Tak benar. Kuasa pembalakan ni dari segi enactment dan akta adalah kuasa mutlak Menteri Besar. Sama ada Menteri Besar dia nak buat jawatankuasa kecil membantu beliau ataupun tidak, terpulang kepada budi bicara Menteri Besar. Dalam amalan di Kelantan ini ada satu jawatankuasa dipanggil jawatankuasa kecil Perhutanan Negeri Kelantan, yang dipengerusikan oleh Menteri Besar dulu Datuk Tok Guru Ni Aziz, sekarang ini oleh Datuk Ahmad Yaakob, dan terpulang kepada Menteri Besar untuk melantik ahli-ahli. Ada ahli daripada kalangan orang politik dan ada ahli di kalangan pegawai. Pengarah Jabatan Perhutanan adalah ahli wajib, Setiausaha Kerajaan Negeri, pengarah tanah dan galian, penasihat undang-undang dan juga pegawai keuangan adalah anggota dari kalangan pegawai-pegawai. Pada masa itu saya hanya dilantik menjadi ahli jawatankuasa kecil perhutanan ini bermula pada tahun 2004. Ya. Selepas saya menjadi Exco Kerajaan Kelantan. Sebelum itu saya adalah ahli parlimen Kubang Krian. Saya tidak terlibat dalam pentadbiran negeri selama 5 tahun. Ya. Selama lebih kurang 5 tahun. Sebelum daripada itu, saya adalah Setiausaha Politik Yang Berhormat Menteri Besar Tok Guru Ni Aziz. Baik. Jadi untuk gambaran penonton, jawatankuasa ini pada zaman Tok Guru dipengerusikan oleh Tok Guru Ni Aziz. Selepas Tok Guru Ni Aziz dipengerusikan oleh Menteri Besar yang menggantikan beliau, iaitu Datuk Ahmad Yaakob. Kemudian mengenai dengan sejarah ladang hutan, ya. Sebelum kita pergi pada sejarah, kita nak ambil kesempatan untuk orang ramai faham apa itu ladang hutan di dalam hutan simpan kekal, ya. Dan apa beza ladang hutan dengan pembalakan biasa. Ramai orang tak faham dan tidak berminat untuk ambil tahu.
padahal akhirnya kesan kepada mereka adalah sangat teruk. Seperti pencemaran air, kekeringan air, kehilangan ekologi, kehilangan kekayaan kepelbagaian hidupan ataupun biodiversity. Itu isu domestik yang sering berlaku di Sangat Kelantan. besar ya, sangat besar kesannya. Global warming, pemanasan global dan lain-lain. Zaman dulu kita ada pembalakan. Untuk membolehkan pembalakan ini, ranger hutan akan masuk ke dalam hutan untuk melihat kawasan-kawasan yang boleh dibalak. Dari segi saiz pokok, dulu dia ada peraturan. Kalau saiz itu terlalu kecil, tidak diizinkan untuk ditebang. Maka akan berlaku penandaan ataupun tagging, di mana ranger tadi akan buat penandaan dengan cat di batang pokok bahawa pokok ini boleh ditebang. Yang lain tak boleh ditebang. Kemudian kemasukan jentera hanya untuk mengambil pokok yang ditebang tadi. Mengikut saiz yang telah ditentukan ya. Apabila pokok yang saiznya cukup tadi ditebang, anak-anak pokok di dalam hutan itu masih ada peluang untuk membesar. Ya, anak cengang, anak meranti, anak apa-apa benda, dia akan yang dah tumbuh itu membesar. Lazimnya dipanggil pusingan tebangan tu selama 30 tahun. Bermakna 30 tahun kemudian, pokok-pokok yang kecil tadi, atau abang-abang pokok yang lebih besar sikit, akan dah membesar pada masa itu. Boleh ditebang sekali lagi. Ini dipanggil sebagai penebangan terpilih ataupun selective logging. Ya. Dan Malaysia menentukan keluasan untuk penebangan secara terpilih tadi, yang dipanggil Catuan Tebangan Tahunan atau CTT. Ya. Di sinilah ramai orang tak faham. Jadi kerajaan Kelantan khususnya, Yang Berhormat Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan juga ahli-ahli propaganda kerajaan Kelantan, dia akan menekankan tentang kerajaan Kelantan mematuhi CTT. kota CTT. Lebih kurang sekarang, saya tak salah, 2,900 hektar satu tahun. Kita patuh. Kita tak tebang lebih dari kota. Ya. So, rakyat biasa yang tak faham benda ni akan lihat kerajaan Kelantan begitu baik sekali. Mesra alam, tak tebang pokok ikut dan. Ya. Kemudian, datang isu ladang hutan, iaitu menanam pokok-pokok hutan secara perladangan. Okey. Ya. Di dalam hutan simpan kekal. Hutan tu dikelaskan sebagai hutan simpan kekal, digazetkan atas kertas hutan simpan kekal. Dalam bayangan biasa, hutan simpan kekal yang kita bayang, hutan tu terpelihara, pokok-pokoknya baik, tidak ada gangguan ekologi, sungai-sungainya tak tercemar, habitat pokok binatang tak terosak, flora fauna masih baik. Itu bayangan kita bila sebut hutan simpan kekal. Tetapi di bawah konsep ini, diizinkan untuk menebang habis pokok-pokok di dalam hutan simpan kekal. Bukan saja ikut saiz pokok, ikut jenis pokok, tetapi semua pokok itu dibersihkan. Kecil dan besar. Sebab itu kalau kita pergi Kelantan, semalam tadi pun saya dah lalu daripada Kota Baru, kita jumpa lori-lori, ada yang batang balaknya sebesar kereta kancil, ada yang kecil, macam besar sikit daripada paha kita. Kenapa ini? Kerana semua pokok tadi kena ditebangkan. Sudah tebang, kalau dia nak buat ladang, dia akan tereskan bukit-bukit. Di mana? Di dalam hutan simpan kekal. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia nak membangunkan ladang pokok hutan di dalam hutan simpan kekal. Apa jenis pokok yang boleh ditanam di dalam ladang hutan ini? Mengikut Jabatan Perhutanan Malaysia dan MTIB,
Majlis Perkayuan Negara, Malaysian Timber Industry Board, ya. 7 jenis saja pokok yang dikelaskan sebagai pokok hutan yang boleh ditanam di dalam hutan simpan kekal sebagai ladang. Ya. Di antaranya adalah pokok getah. Satu jenis pokok getah dipanggil sebagai Timber Latex Clone, TLC. Pokok getah khusus untuk susu dan kemudian baru batang. Pokok lain termasuk pokok durian, durian biasa atau durian musang king tidak dikelaskan sebagai pokok hutan. Ya. Jadi kebanyakan permohonan untuk buat ladang ini tanam akasia ataupun sentang ataupun getah ataupun pokok-pokok lain yang daripada 7 kalangan tadi. Di dalam hutan simpan. Jadi macam ladang lah. Kalau kita tengok ladang getah, macam itulah. Di dalam hutan simpan kekal. Jadi, bila dapat kelulusan ini, Kerajaan Kelantan dapat, Pahang dapat, tapi yang mula-mula, antara lain, Pahang yang mulakan, ya. Ramai orang tak tahu. Ramai juga orang-orang yang suka, dia serang saya, kononnya, sayalah yang mulakan proses ataupun konsep ladang hutan, ya. Yang dari segi rekod, kita boleh tengok dalam rekod Jabatan Hutan Persekutuan Malaysia pun boleh tengok. Antara percubaan pertama buat ladang hutan ini di dalam hutan simpan kekal adalah di Kamasul, Pahang, Mentakap Pahang. Ya. Lebih kurang 18,000 hektar. Tahun 1995. Ya. Di Kamasul, ini percubaan Jabatan Perhutanan Malaysia untuk buat ladang hutan di dalam hutan simpan kekal. Saya berjumpa dengan pegawai-pegawai yang pernah bekerja zaman dulu di ladang hutan ini. Ya. Mereka memberitahu saya semasa pembersihan hutan simpan ini seluas 18,000 ekar tahun 1995, anak-anak pokok cengal dan meranti penuh dalam hutan itu. Masih penuh. Penuh. Dan pokok cengal pun banyak. Dan dibersihkan sekali dengan anak-anak pokok yang tumbuh secara semula jadi. Tak kutip pun simpan pokok-pokok itu. Bersihkan. Kononnya kerana ladang hutan adalah lebih baik daripada hutan semula jadi. Kononnya kalau kita buat kebun hutan ni, maka kita boleh keluarkan balak lebih banyak. Ya. Ditanam dengan akasia pada masa itu, ya. Dan projek ini telah diisytiharkan gagal. Di Pahang itu? Pahang gagal. Okay. Ya. Cuma pada tahun 2009, ini tajuk kecil sajalah, tapi sebagai maklumat kepada penonton, ya. Kerajaan Pahang memasuki perjanjian pengurusan jangka panjang ladang hutan Kamasul yang gagal tadi, seluas 2,000 hektar lebih kurang, dengan satu syarikat, ya. Saya tak nak sebutlah nama syarikat tersebut, ya. Dan syarikat tersebut telah diberikan kebenaran menguruskan sebahagian dari ladang hutan yang gagal tadi. Jadi dia didulukan daripada Kelantan. Ya. Kemudian di Kelantan, Saudara Razam tanya sejarah dia kan tadi. Saya kira bermula tahun 98 macam tu, ya. Pada masa itu saya tidak pun dalam ESCO. Saya hanya SU Politik MB. Saya tidak pun dalam Jawatankuasa Kecil Perhutanan. Dan itu kerana ada kertas daripada Jabatan Perhutanan masa itu. Dan saya tahu lebih kurang saja. Saya tak ada maklumat yang penuh pada masa itu. Kerana saya adalah aktivis alam sekitar daripada saya sekolah menengah. Saya ada semangat tidak suka kepada pemusnahan hutan. Ya. Kemudian pada masa itu syaratnya sangat ketat. Di bawah SOP yang ditentukan oleh Jabatan Perhutanan dan MTIB, pada masa mula-mula projek ini nak dimulakan dulu,
ladang hutan, hutan simpan kekal yang boleh dijadikan ladang hutan hanya dikatakan hutan yang miskin. Ya. Hutan yang miskin tu macam mana? Konon-kononnya hutan miskin ni pokok besar dah tak ada, bekas diteroka oleh orang ataupun orang asli pernah tebang pokok. Jadi tengok-tengok ada semak samun saja, maka dia kelaskan sebagai hutan miskin. Ya. Dikeluarkanlah tender masa tu secara terbuka. Bukan macam amalan sekarang. Ya. Tender secara terbuka, adalah syarikat-syarikat masuk dan syarikat ini diberikan kelulusan. Bila masuk dalam hutan tadi, nak buat peladangan, modal tak ada. Geran-geran masa tu belum ada. Dan pokok-pokok dah tak ada, balak tak ada. Kebanyakan syarikat ini tolak balik. Ya. Tolak balik, tak larat nak buat. Nak buat ladang hutan, bertahun-tahun baru dapat hasil. Nak tanam durian tak boleh. Nak tanam sawit tak boleh. Jadi banyak syarikat tolak balik kepada kerajaan negeri. Boleh katakan bahawa percubaan itu gagal. Ya. Kemudian tahun 1999, saya bertanding sebagai ahli parlimen. Saya tinggal pentadbiran kerajaan negeri. Pada masa itu berlaku amalan kelulusan hutan simpan ini untuk ladang. Yang duduk dalam esko pada masa itu, termasuk dalam jawatankuasa perhutanan ini, termasuk Menteri Sumber Asli sekarang. Datuk Tauhidin. Datuk Tauhidin. Okey. Tapi biasalah dalam politik, orang macam saya ni, orang mudah nak alih. Ya, letak bahu saya. Menteri Sumber Asli itu pernah duduk dalam jawatankuasa kecil perhutanan ini. Pada masa saya adalah ahli parlimen Kementerian. Dan ketika itu tidak ada hak pun untuk mencampuri urusan kerajaan negeri. Jadi macam mana boleh bertukar orang ya? Datuk Ni Amar masa tu, Timbalan Menteri Besar sekarang, pun sekali dengan saya di parlimen. Dia tak terlibatlah kalau kira-kira secara langsung. Tetapi pada masa itu dia adalah lembaga Yayasan Kelantan Darul Naim ataupun Yakin. Secara tidak langsung adalah sikit-sikit mungkin dia tahu isu pembukaan ladang hutan di dalam hutan simpan kekal. Kemudian bila saya jadi esko tahun 2004, saya dilantik duduk dalam jawatankuasa kecil perhutanan. Di sinilah berlaku dilema di antara saya dengan rakan-rakan yang lain. Kerana kita selalu bergeser, saya selalu mengambil option untuk tidak meluluskan. Tetapi dalam jawatankuasa itu bukan saya seorang. Datuk Tauhidin ada dalam jawatankuasa itu, Datuk Muhammad Amar ada dalam jawatankuasa itu, Tok Guru sebagai pengurusi, pegawai-pegawai yang lain, dan saya dengan Datuk Anwar Tan. Sekarang ni Datuk Anwar Tan dia dalam PAS. Mungkin dia cuba menidakkan apa yang saya sebutkan nanti. Datuk Anwar Tan dan saya adalah dua orang yang go against. So kita ada dilema lah. Dan tahun 2012, saya nak letak jawatan dalam jawatankuasa itu, Tok Guru tak benarkan. Tetapi saya tidak lagi hadir mesyuarat jawatankuasa kecil perhutanan yang meluluskan ladang hutan dalam hutan simpan kekal ini selepas parti tambah satu orang anggota lagi, iaitu YB Haji Hanifah. Menjadi anggota jawatankuasa kecil perhutanan, jadi 3 lawan 2. Ya, bila 3 lawan 2, apa yang kita nak stop tak boleh. Diluluskan secara besar-besaran pada akhir tahun 2012 menjelang pilihan raya tahun 2013. Kalau tak percaya, boleh buka rekodnya. Rekod mesti ada di Jabatan Perhutanan. Berapa kelulusan yang keluar pada masa itu, kehadiran saya dalam mesyuarat tersebut, boleh ada rekod. Sebenarnya isu ni isu kecil. Kerana kita nak bincangkan sekarang adalah kesan daripada pembalakan tebang habis di dalam hutan simpan. Ya, tetapi oleh kerana saudara pengurus pewawancara saudara Zam bangkitkan, sejarah dia. Saya pun kena ambil kesempatan ini jelaskan untuk once for forever. Ya. Okey, Datuk, apa yang berlaku sekarang ni, adakah dapatan SAFE Kelantan, Datuk sebagai pengerusi SAFE Kelantan,
melihat arahan Menteri Besar pernah satu ketika dulu memaklumkan bahawa telah memaklumkan pembekuan untuk berlakon aktiviti pembalakan. Jadi dapatan SIF Kelantan, adakah yang berlaku di Kelantan sekarang bercanggah dengan pembekuan yang dikeluarkan itu? Okey, itu satu tajuk yang sangat besar ya. Saya minta izin Saudara Zam, kita bincang dulu berapa keluasan hutan simpan di Kelantan yang telah dibersihkan ya. Okey. Kemudian apa kesan dia dan apa kerugian dari segi hasil dan lain-lainnya. Supaya penonton nanti, saya bercakap ini bukan saja untuk Kelantan ya. Ya. Saya harap pandangan saya ini, pendedahan saya ini, peringatan saya ini dapat dikongsikan oleh para pembuat dasar di kementerian, pensyarah-pensyarah universiti, orang-orang yang concern dengan kepentingan alam sekitar dan lain-lain ya. Baik, di Kelantan ini Yang Muhammad Menteri Besar umumkan dalam Dewan Negeri yang terakhir. Kelantan dapat kota 199,000 hektar. Ya. 199,000 hektar ataupun 2,000 hektar ini bersamaan dengan 450,000 ekar lebih kurang ya. Keluasan 450,000 hektar ini ekar ini kalau kita convert jadi kilometer persegi, dia menjadi 3 kali pulau Singapura. Ya. Besar ni. Luasnya kawasan hutan yang dulunya cantik, yang dulunya indah, kaya dengan habitatnya, sungainya, orkidnya, floranya, macam-macam benda. Pasal saya ni, saya dah kata tadi, saya pencinta alam. Masa saya muda-muda, masa saya SU Akhbar, saya SU Politik, masa saya masih jadi ESCO, saya masuk kebanyakan hutan ini. Ya. Jadi saya bercakap daripada apa yang saya lihat di dalam hutan ini. Sangat indah ya. Aliran airnya, jenis-jenis bunga dalam tu, dan gua-guanya, jeram-jeram, air terjun sangat cantik. Ya. Rakan-rakan lain, saya kira ni mereka tak ada pendedahan ini. Saya bukan nak cabarlah, tapi saya nak tanya Esko Kerajaan Kelantan sekarang, mana seorang yang pernah masuk dalam hutan dan mana hutan yang dia masuk. Ya. Bila kita tak masuk dalam hutan tu, kita tak tahu nilainya, keindahannya, keseronokannya. Ya, kita tak tahu. Kita tak akan menghargai. Ya. Kita rasa ini hanya tebang balak habis cerita. Bukan. Ya. Sangat indah. Sampai satu hutan, pokok cili api. Boleh sampai sebesar pohon, dia punya batang. Naik sampai tinggi. Dah berpuluh tahun dia hidup dalam hutan. Ya. Tak kira lagi bani-bani pokok yang besar, jenis-jenis orkid yang ada di situ, dan bunga-bungaan hutan, ubat-ubatan, macam-macam. Pokok buluh saja, pokok gaharu, lebah dengan kelulut, dengan dia punya madu dan lain-lain. Ya. Jadi ini semua khazanah. Ya. Dan khazanah ini seluas 3 kali pulau Singapura telah pun dibersih habis. Ya. Dan setengah tempat ditereskan. Sehingga sampai kepada tepi sungai. Sungai itu bukan saja tercemar, sungai itu dah jadi kecil, jejari sungai jadi kering, hilang, dan air sungai jadi keruh. Jadi Kelantan adalah yang paling luas. Tetapi dalam Serat Khabar Harakah disebut Kelantan adalah mempunyai hutan simpan yang paling besar. Hipokrasi dan kepupuraan ini yang kita kena dedahkan. Atas kertas memang kita paling besar, 600,000 hektar hutan simpan. Tetapi on the ground, tadi saya sebut, yang MB sebut, 200,000 hektar. Tetapi dalam makluman kita, berdasarkan imej satelit dan maklumat rakan-rakan di Jabatan Perhutanan, ada kemungkinan hutan simpan Kelantan ini telah dibersihkan untuk pembalakan tebang habis tadi. Setengahnya dijadikan ladang, setengahnya ditinggal kosong jadi semak balik. Adalah lebih kurang 240,000 hektar.
iaitu lebih kurang 600,000 ekar. Dan agak sekaligus, ya. Kalau kita kata kita buat staging, lain sikit kesan dia. Agak sekaligus. Dalam tempoh lebih kurang 2001 sampai 2021 baru 21 tahun, 20 tahun. Dengan tidak ada kajian kesan ataupun impak ekologi yang diketahui umum. Jadi pembalakan tebang habis atas nama ladang hutan ini adalah sangat merosakkan dan sangat luas. Pada masa yang sama, hasil kita tak bincang lagi. Ya. Tadi saya sebutkan, syarat mesti kena tanam getah. Syarat lagi, tak boleh lebih daripada 600 meter untuk getah. Ya. Kalau lebih 600 meter itu, getah tak sesuai. Tetapi dalam kes-kes kita ini nanti, Saudara Azam tanya tentang hutan simpan negeri tadi, ya. Kita dapat temuan pembalakan itu dan tujuan untuk buat kebun dalam hutan simpan itu sampai 1,500 meter. Ya. Dah 4,000 kaki lebih. Dah sampai tingkat gunung. Ya. Diluluskan untuk pembalakan dan peladangan. Hasil dia, tadi kita kata syarat yang lain, hutan tu mesti miskin. Mula-mula masa Tok Guru ada dulu, pasal yang pertama memang kena hutan miskin. Tetapi kemudian disalahgunakan. Ya, dengan cara atas kertas miskin. Atas tanah ada pokok. Pasal tujuan orang-orang yang memohon ini, syarikat-syarikat yang memohon ni, dia bukan nak tanam kebun dalam hutan tu pun. Dia nak ambil balak. Ya. Tebang balak, dapat untung, enjoy. Beli kereta besar. Bukti dia Menteri Besar sendiri dalam sidang Dewan yang lalu sebut. Ya. Ada footage dia, ada handset dia. Dia sebut Kerajaan Kelantan telah membatalkan 13,000 hektar yang diluluskan, kemudian tidak dibangunkan sebagai ladang. Tetapi? Bermakna 13,000 hektar itu balaknya sudah habis. Dan syarikat tadi lari balik rumah. Ya. Tak ada perkara yang boleh ikat mereka. Cuma mereka akan hilang duit deposit. Jadi, berapa deposit dia? Deposit dia, sekali dengan yuran-yuran lain, bagi tiap-tiap 1,000 ekar, sekarang ini lebih kurang 3.2 juta ringgit. Sebelum ini, dipanggil kadar lama, kurang daripada 3 juta ringgit. Ya. Tetapi kalau dia hilang sekali dengan deposit dia, yang jumlahnya semua sekali 3.2 juta ringgit, kalau dia dapat lebih daripada itu, apa dia nak heran dengan deposit itu? Berapa dia dapat? Berapa dia dapat ini memerlukan, saya ada angka tu secara purata. Tetapi kalau Datuk Taqiyuddin serius dalam hal ini, ya, Pengarah Jabatan Hutan Malaysia serius dalam hal ini, MTIB serius dalam hal ini, Kerajaan Kelantan telus dalam hal ini, Pengarah Jabatan Hutan Kelantan accountable dalam hal ini. Ya. Jadi, dia akan dedahkan berdasarkan log, buku log balak. Ya. Dia tak boleh lagi. Pasal, bila orang nak keluar balak, dia kena dapat tukul. Tukul dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan, dipanggil tukul tual balak. Ya. Jadi, di tukul tu ada nombor lesen dia. Dia kena pukul atas tual balak tadi. Baru dia boleh keluarkan. Dan mesti ditimbang saiz dia dan beratnya dan jenisnya untuk masuk dalam rekod. Kerana dia kena bayar royalty dan perkara-perkara lain lah untuk keluarkan kayu tadi. Ya. Jadi, rekod tu ada. Nak tahu dia miskin tak miskin, tengok rekod tu. Ya. Ini jangan pula pergi hilangkan rekod-rekod tu, ya. Saya beritahu awal-awal lagi. Sebab itu saya cadangkan ada satu jawatan kuasa atau Suruhanjaya khas menyiasat perkara ini. Sebelum negara kita terjerumus ke dalam kehancuran
kerana amalan ini. Jadi dalam rekod tersebut ada jumlah balak yang keluar. Jadi kita tahulah macam mana dulu kata miskin, kayunya keluar banyak. Berapa banyak kayu keluar? Secara purata biasanya hutan yang diluluskan ini keluar 18 tan, 1 ekar. Ya. Tetapi kadang-kadang sampai 50 tan. Ya. Nanti kita akan tunjukkan nanti. Dalam siri yang kedua, data-data daripada hutan simpanan Giri, ya. Yang saudara Zam tanya tadi, saya nak masuk dalam segmen yang satu lagi. Kerana dia boleh jadi satu tajuk yang asing, yang bersendiri, ya. Baik. Kalau kita ambil harga RM500 satu tan, itu harga rendah lah secara purata. Boleh dia pergi sampai 700, tengok jenis kayu. Boleh sampai 800, tapi kita tak nak ambil yang tinggi, kita ambil 500. 1,000 ekar ni boleh di antara RM9 juta sampai RM18 juta. Satu syarikat. Dia kena hilang tadi, kalau dia tak bayar, dia tak buat, 3,2 juta. Kalau 9 juta, dia tolak 3 juta, dia dapat gross profit 6 juta. Minimum. Dia boleh pergi sampai, dia dapat 15 juta. Jadi apa dia nak heran? Betul. Kita pun boleh mohon kalau kita gila nak duit, ya. Tapi adalah belanja-belanja lain. Sikit. Belanja lain, biasanya pemohon syarikat tu orang yang rapat dengan orang parti. Ya. Kroni. Tak tahulah kroni apa kan. Kita adalah senarai-senarai tu. Sebab tu saya tengok sekarang ni tak ramai orang PAS attack saya. Sebab dia tahu saya ada senarai siapa yang dapat. Ya. Tapi saya tak dedahkan pasal privasi orang ni pun kita jaga. Kita hanya objektif membenteras aktiviti yang merosakkan negeri kita. Baik. Jadi kerana itulah semua orang gila nak dapatkan kelulusan membalak habis dalam hutan simpan. Dan kerana itulah kawasan itu begitu luas. Catuan tebangan ini dah jadi macam ikan kembung bakar berbanding ikan tenggiri bakar. Boleh nampak? Orang tak kisah dah yang ni. Ini kena tebang 3-4 pokok. Masuk lori, kena hati-hati. Dapatlah pokok yang tak berapa baik. Yang ini, sekali you dapat, you baik dengan hutan, you baik dengan NESCO, Jawatankuasa Pembalakan, you dapat yang inti pokok tu, nanti kita tengok dalam image satellite, raya seumur hidup. Itulah yang berlaku. Jadi semua orang, ini peluang. Pasal boleh tebang habis. Jadi kerajaan Kelantan pun nak tunjuk hebat baik dia. Dia selalu buat kenyataan, kita mematuhi catuan tebangan. Dia tak beritahu berapa luas yang dia tebang habis ni. Catuan tebangan tebang terpilih. Yang ni tebang habis, mana untung? Yang ni lah lagi seronok. Yang ini ikan kembung bakar, cicah budu. Ya. Tak berapa nak makan lah. Pasal ikan tenggiri, ikan kelah dia ada. Semua orang nak makan kelah dengan tenggiri. Lebih melirakan. Yang ini lagi sedap. Jadi duduk agung-agungkan kita kurang makan ikan kembung dah. Dia tak cerita yang kita sekarang habis tenggiri kita makan. Ini masalah dia.